persamaan antara Melaka dan Johor ini pula perlu diingat pada PRU ke-14 yang dulu, Melaka dan Johor memberikan undi dan menyebelahi Pakatan Harapan ketika itu, menguasai di peringkat DUN Melaka dan juga Johor. Fine. Itu kita jelas kat situ, dan akhirnya apabila berlaku perkhianatan dan seumpama dia, jatuh Melaka dan juga Johor kan. Cuma nak tahu sekarang ni mood rakyat di Johor, sekiranya kalau berlaku PRN ini, isu-isu yang pastinya akan dimainkan, bagaimana YB melihat kesediaan rakyat warga Johor mendepani PRN kali ini. Kita boleh sebut contoh di Melaka mungkin masih lagi ramai kelompok-kelompok terutama dia Melayu luar bandar, tidak dapat maklumat yang jelas seumpamanya. Di Johor pun kita faham majoritinya adalah dari segi komposisi kaum Melayu masih juga ramai, dan bagaimana orang kata counter measure kalau sekiranya Melaka ada masalah yang begitu, bagaimana pula berdepan dengan orang kata kita panggil apa namanya, demografi di Johor ni pula, bagaimana nak menyampaikan kepada mereka. Ini memang cabaran semasa yang kita terpaksa hadapi, lebih lagi dalam suasana COVID dengan SOP yang begitu ketat dan sebagainya, yang mana bagi kami lah dia gunakan SOP itu untuk nak mendatangkan advantage pada dia lah, kelebihan bagi dia. Namun kita rasa bahawa messaging kita di Johor pun agak jelas, dan keadaan kita di Johor dulu pun kemenangan kita menang 36 daripada 56, 36 daripada 56. UMNO Barisan Nasional hanya dapat dalam 20. Tetapi bila lompatnya 9 daripada bersatu, maka menjadi 29 dan 27. Bila meninggal Osman Sapian, arwah Osman Sapian, maka tinggallah 27 dan 28. So itu yang dikatakan majoriti hanya satu. Tapi kemenangan kita di 36 itu adalah cukup mantap, dan kita yakin bahawa orang dah nampak tak guna dia nak sokong Perikatan Nasional. Tak ada makna. Dia seperti mana yang dekat Melaka pun, dia sokong Perikatan Nasional, menang pun dia terpinggir. Barisan Nasional takkan ambil dia. Dan undi kita berpecah. Undi yang nak lawan UMNO Barisan Nasional berpecah. Oleh kerana Perikatan Nasional dilihat sebagai pilihan bagi sebahagian. Tapi dengan harapan mungkin bahawa Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional ni akan membentuk kerajaan. Tapi ianya tak akan berlaku. BN tidak akan mengambil Perikatan Nasional sebagai rakan, kerana tujuan di antara tujuan pilihan raya negeri Johor ni ialah untuk nak singkirkan Perikatan Nasional. So dia tak akan, maka tak ada guna nak undi Perikatan Nasional, sama ada daripada Bersatu ataupun daripada PAS. Lagi baik kita yang nak tolak BN, dan di negeri Melaka yang nak tolak BN tu ramai. 62% daripada rakyat yang tolak BN. Yang BN hanya dapat 38% undi popular. Tu yang YB Adli dia kata, saya ketua pembangkang mewakili 62% rakyat di negeri Melaka. Walaupun kursi tak banyak, tapi undi popular adalah lebih. Kalau kita gambarkan dalam satu DUN, calon UMNO dapat 38%, kita PH 37%, PN dapat 25%. Maka kalau semua DUN begitu, banyaklah yang kerusi pergi kepada BN. Tapi sebenarnya pada hakikatnya undi popular dia tak ramai. Lalu di Johor yang penting semua kena ingat, tak payah nak sokong pihak yang lain, sokong PH yang insya-Allah akan dapat bekerjasama dan bergabung dengan semua pembangkang-pembangkang yang lain. Ni Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengerusi PH, walaupun dia tak pakai PPK, tak pakai logo PH, tapi pendekatan yang telah dipersetujui oleh semua ialah bahawa semua pembangkang akan kita beri ruang dan kita kerjasama untuk nak lawan dengan UMNO BN. Dan bila kita dah buat itu, kita harap rakyat Johor akan memahami dan tidak akan buang masa sokong PN, pecah undi anti UMNO ini dan membenarkan UMNO menang. So tolak PH, tolak PN. Bukan tolak PH pula, tolak PN. Tak payah undi PN. Satu-satunya yang boleh kalahkan BN ialah PH. Seperti mana yang kita nampak di Melaka. Betul. Di Melaka BN dapat 38%, PH dapat 37%. Kalau 1% daripada PN tu datang balik daripada PH,
yang lari menyokong bersatu tu, bukan lari menyokong PAS. Yang PAS tu daripada awal lagi dia dah ada 11% tu. 11%. Ya, daripada dulu 11% tu dia orang ni geng yang yang walaun pokok ni 11% tu akan kekal. Tapi yang lari pergi sokong bersatu tu, tak payah datang undi PH, kita akan kalahkan BN. Di Johor itu pengajaran yang kita boleh dapat daripada Melaka. Betul. Ya? Tak payah undi PN, kerana kalau PN menang pun dia tidak akan dibenarkan masuk sebagai sebahagian daripada kerajaan. Tu terbukti di Melaka. Melaka nak undi PN buat apa? Itulah tu. Okey, sebelum saya nak pergi pada soalan-soalan daripada penonton ni saja, saya nak cuit jugalah. Ialah sebab alang-alang dah ada satu komen tertentu daripada pimpinan ni, dan dia kena dengan apa yang berlaku pada pimpinan amanah juga, keputusan yang dulu dibuat, iaitu akhirnya Presiden PAS menyatakan UMNO ni seolah dah jadi seperti itik patah kaki. Yang dulu dia patah kaki, dah dirawat, mencari rakan kan. Apabila dah sembuh, dibuang kawan-kawan yang lain. Itu kan dah bermakna PAS dah masuk dalam lubang biawak 2 kali. Kan? Dah pernah kena tipu dulu, dan akhirnya kena tipu sekali lagi sekarang ni. Dan juga tapi kali ni kena tipu tapi dapat duit. Tu beza dia. Jadi tapi dia yang kita dapati menarik ialah kecenderungan Presiden menggunakan perumpamaan binatang. Ni memang dia membinatangkan semua orang. Selain daripada PAS. Yang lain semualah binatang. Ada yang babi lah, anjing lah, itik lah, ayam lah, ular lah, apalah, semua dia dibinatangkan. Itulah kan. Dia membinatangkan orang, tapi yang lagi best satu komen pula membosiakan, memperlacurkan. Tapi diam pula kan. Itu terdiam dia. Dia boleh terima semua sekarang ni. Tapi itulah maksudnya pun heran. Yang pastinya pendukung dan penyokong PAS di Johor lah. Rasanya inilah waktu ruang untuk melihat bagaimana dulu pendekatan yang diambil oleh pimpinan-pimpinan yang terbuang dulu ni tahun 2015 dulu. Tapi beginilah Saiful, saya sebenarnya dengan ahli-ahli PAS ni saya dah give up lah. Dia orang telah dilatih, dia dah kata Qiyadatul Ulama, dia sampai ke tahap dia boleh simpan otak dia lah dalam dalam almari. Dia kata kami tak payah nak susah payah nak fikir, kami ada ulama, kami ikut je ulama. Tu dia punya pandangan. Lalu kalau kita nak berhujah dengan dia, kita nak tak guna. Dia kata kami ada ulama, tapi dia lupa yang hadis Nabi yang pasal ulama usuk, yang duduk berdamping dengan pemerintah, yang membersihkan pemerintah yang zalim. Dia lupa. Betul lah ulama Qiyatul adalah warisatul anbiya. Tetapi kamu kena ulama yang mana? Bukan semua ulama adalah warisatul anbiya, kan ada juga ulama usuk. So ciri-ciri ulama usuk yang penting yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW adalah yang duduk bersama dengan pemerintah, membersihkan pemerintah yang zalim. Tengoklah sekarang ni, kan? So tengoklah siapa yang jangan sampai cakap pasal rasuah ni awak ejen barat. Sampai ke tahap itu. Itulah tu. Aku pun tak faham. Tapi orang PAS ni jangan harap. Saya minta maaf lah. Memang saya tak harapkan apa-apa. Dah sejak 2015 dah 7 tahun. Dah jelas, dah sejelas-jelasnya. Betul. Dah sejelas-jelasnya. Terbukti sekarang ni pun. Dah terbukti. Dulu kata dengan UMNO, dia kata fitnah lah. Kan dia dengan UMNO terang-terang. Kawan tu panggil dia bosia lah, pelacur lah, bojan lah, tak apa, dia masih tak boleh UMNO. Itik patah kaki lah, apalah, terpulang lah. Awak nak buat apalah. Nak bagi hujah apalah. Hakikatnya awak bertindak sebagai ulama jahat yang mempertahankan pemerintah yang zalim. Itu messaging yang kuat sebenarnya tu. InsyaAllah. Okey. Jelas dekat situ, harap-harap yang ada masih terbuka hati itu boleh, orang kata, ambil balik otak tu. Masuk dalam almari tadi kan, semua orang boleh berfikir. Buka almari, masukkan balik otak, fikir. Otak ni pemberian daripada Allah Ta'ala untuk kamu pakai. Bukan untuk kamu simpan dalam almari. Kalau orang Johor dia kata robok. Bukan kamu simpan dalam robok. Kamu guna pakai. Nilai sendiri. Akidah satu hal, akhlak dengan syariat satu hal.
Kalaulah kata akidah mantap macam mana sekalipun, tapi akhlak ke laut, syariat pun awak tak ikut, awak bela perasuah lah, awak bela perikerajaan zalim dan sebagainya, janganlah anda berselindung di balik akidah yang sama. Cantik.